Assalamualaikum Encik. Saya daripada College Ekonomi Cenderawasih. Saya ingin menanya mengenai kepentingan makanan di restoran Encik. Boleh saya tanya tak? Oh, boleh boleh. Silakan silakan. Uh, Mungkin soalan pertama saya, apa kepentingan sanitasi di dalam operasi perkhidmatan makanan dari segi umum dan segi perspektif Islam? Okey, kepentingan sanitasi dalam makanan uh, dan peralatan. Satu lagi penyediaan makanan harus kena kena dicuci, disterilisasi dan dibiarkan kering supaya tak ada kuman apa semua tu lah. Dalam aspek Islam pula, pemilihan makanan bersih dan berkualiti menjadi unsur penting dan aspek kehalalan. Oi, saya gagap saya. Islam amat menekankan kebersihan tidak boleh dibiarkan sama je lah ya, dalam memastikan satu makanan selamat atau tidak untuk dimakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, tutuplah bekas makanan dan minuman kamu pada malam yang padanya diturunkan wabak. Tidak akan lalu melintas wabak ke atas bekas makanan atau minuman yang tidak ditutup kecuali ia wabak masuk ke dalam hadis riwayat. Oh, begitu. Yang kedua pula, apakah punca dan sistem keracunan makanan? Puncanya banyak, banyak punca. Contoh, bakteria, semua racun lah. Mesti selalunya racun lah. Bahan kimia, logam, tumbuhan dan hasil laut yang beracun seperti kulat, cendawan dan hasil lautan berceceran di kekerang lah. Bakteria atau racun tu dah sebut kan. Bahan kimia seperti racun, bakteria tersebut, bakteria ke apa ke. Yang simptomnya pula boleh macam birit, muntah-muntah, sakit perut, peluh, demam, sakit kepala dan letih-letih badan lah macam tu. Oh, baru saya tahu. Terima kasih Encik dengan ilmu ni. Seterusnya, apakah kaedah pencegahan pencemaran makanan yang perlu kita buat Encik? Kaedah pencegahan pencemaran makanan ya? Yang pertama boleh elakkan makanan terdedah daripada suhu bilik. Pastikan makanan tu simpan tempat sejuk ataupun dipanaskan. Lepas tu simpan makanan pada suhu yang cukup rendah untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria. Kalau lagi satu macam sejukkan makanan dalam masa 1.5 jam sebelum dimasukkan dalam peti sejuk. Pastikan juga makanan yang disajikan adalah panas sepenuhnya dan cuba sediakan makanan sebaik saja sebelum selain tu, Encik, sistem mana kita nak apakah sistem kawalan mutu itu? Boleh Encik jelaskan? Okey, sistem kawalan mutu ni dia beroperasi teknik dan aktiviti yang mengekalkan mutu hasilan atau perkhidmatan. Dia berfungsi sebagai penyelarasan proses pembuatan. Dia tujuannya untuk menghasilkan produk mengikut keperluan undang-undang dan label. Dia meningkatkan mutu dan keuntungan, mengurangkan perbaziran juga dan mengurangkan produk seragam. Itu je. Kalau ada lagi mungkin saya tak ingat lah kot. Bagaimanakah kita nak memastikan makanan itu selamat, cik? Keselamatan makanan ya? Dia keselamatan makanan ni merujuk pada pengendalian, penyediaan dan penyemakanan makanan. Dengan cara yang selamat untuk mengelakkan pencemaran makanan dan mencegah penyakit bawaan makanan. Ini termasuk beberapa rutin yang perlu diikuti untuk langkah ke arah keselamatan. Makanan adalah label makanan lah. Kesihan, pengawalan dan makanan penggunaan racun perosak, dasar tentang bioteknologi dan garis panduan dalam menguruskan import dan ekspor makanan dan pensijilan untuk makanan.
Terang ke? Ke rasa pelik sikit? Tak apalah, kira terang je lah kan. Cik, apakah first in first out iaitu FIFO dan last in first out LIFO dan juga amalan hijau? Boleh Encik terangkan dengan lebih lanjut dengan apakah yang dimaksudkan dengan ini dan apa yang berkaitan dengan uh, kepentingan keselamatan makanan? Okey, pertama sekali, dia FIFO dan LIFO ni dia berbeza. Bezanya dalam makna lah kan. FIFO ni dia adalah teknik penilaian inventory, dia mana stok barang yang pertama diterima dikeluarkan terlebih dahulu. Manakala LIFO pula adalah teknik penilaian inventory di mana stok barang terakhir, ingat terakhir bukan pertama, terakhir diterima dikeluarkan terlebih dahulu. Dia FIFO ni merupakan stok terkini, manakala LIFO dia stok tertua. Nak tahu kenapa? Nanti. Ya, lepas tu dalam stok pula, kos stok pula, dia FIFO ni kos stok dia tidak terjual. Dia kos stok yang tidak terjual tidak ditunjukkan. Yang FIFO pula dia kos barang yang dijual ditunjukkan pula. Lepas tu sekatan tak silap saya. Sekatan tu FIFO dia tak ada sekatan. Dia tak ada dia tak ada saya nak cakap tak boleh. Dia tak ada sekatan. Baru saya boleh cakap. Yang LIFO pula dia macam mana cakap dia tidak mengesyorkan penggunaan LIFO untuk menilai inventory dalam perakaunan. Saya pun tak tahu. Lagi satu, inflasi dan deflasi. Ada juga dalam FIFO LIFO ni ada inflasi dengan deflasi tau. Inflasi dia untuk FIFO, dia cukai dalam keadaan inflasi, cukai pendapatan menunjukkan jumlah yang lebih tinggi. Tapi deflasi pula, dia cukai pendapatan dikurangkan akan ditunjukkan kepada keadaan deflasi. Untuk FIFO, dia semasa inflasi, cukai pendapatan menunjukkan jumlah minimum apabila terdapat inflasi dalam ekonomi. Kiranya deflasi, jumlah cukai pendapatan yang lebih besar ditunjukkan. Lain kan? Okay, satu lagi untuk soalan apa satu lagi? Amal hijau. Okey, amal hijau ni definisi dia untuk mengurangkan dan meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia, pembangunan, aplikasi produk dan peralatan serta sistem untuk pelihara alam sekitar dan alam semua. Sama lah tu. Dia amal hijau ni dia merujuk kepada produk, peralatan atau sistem yang memenuhi kriteria berikut, iaitu meminimumkan degradasi kualiti persekitaran. Kedua, mempunyai pembebasan gas rumah hijau macam polutin. Ketiga, selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Yang terakhir, dan keempat, menjimatkan tenaga dan sumber asli. Dan terakhir, menggalakkan sumber-sumber yang perlu diperbarui. Dia objektif amalan hijau ni, hijau lah. Objektif amalan hijau ni untuk mengurangkan kadar penggunaan tenaga. Dia untuk meningkatkan kesedaran terhadap amalan hijau serta menggalakkan penggunaan amalan hijau. Dia satu lagi, dia menerapkan aktiviti amalan hijau dan menunjukkan kesedaran mengenai kepentingan amalan hijau di kalangan rakyat dan menggalakkan jabatan dan unit mengamalkan penggunaan amalan hijau di tempat masing-masing. Oh, jadi kesimpulannya macam mana ya, Cik? Kesimpulannya, kesimpulannya, uh, kita akan merasakan bahawa tiada alasan yang patut diberikan oleh penganjur untuk tidak mempraktikalkan amalan hijau dalam pengurusan acara. Kerana amalan hijau ini patut dipandang serius agar kualiti alam semakin merosot dapat ditingkatkan zaman sekarang ini. Tapi usaha untuk meningkatkan kualiti alam kita tidak diharuskan dilepaskan kepada
pihak kerajaan semata-mata, semua pihak termasuk penganjur acara wajib memaksimalkan usaha ke arah melahirkan acara yang mesra, alam, sekaligus memberi ruang kepada generasi akan datang untuk merasai kemakmuran dan kesejahteraan dalam kekurniaan hidup. Okey. Terima kasih Encik kerana bekerjasama dengan kami. Terima kasih.